Assalamualaikum. Hari ini kita masih lagi berada di unit 5, tumbuhan. Dan hari ini kita akan belajar dua tajuk penting, iaitu kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan dan teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Mari lihat situasi 1. Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Berdasarkan perbualan antara haiwan-haiwan di dalam gambar, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan membekalkan sumber makanan kepada hidupan lain seperti haiwan dan manusia. Seperti yang kamu dapat lihat dalam gambar, pokok betik, buah betik menjadi sumber makanan kepada burung. Rumput yang tumbuh di padang menjadi sumber makanan kepada kambing dan juga lembu. Dan manakala lobak yang tumbuh di dalam tanah menjadi sumber makanan kepada arnab. Baiklah, mari kita lihat situasi 2 pula. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah, pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Daripada perbualan haiwan-haiwan di dalam gambar, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan menjadi habitat atau tempat berlindung bagi haiwan. Seperti yang murid-murid tahu, haiwan-haiwan tidak mempunyai rumah seperti manusia. Jadi, haiwan-haiwan tinggal di hutan yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Apabila hutan tempat tinggal mereka dimusnahkan seperti di dalam gambar, haiwan-haiwan terpaksa berpindah ke hutan atau mencari tempat perlindungan lain pula. Seterusnya, kita lihat pula situasi yang ketiga. Wah, segarnya udara di sini. Tentulah, kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Daripada perbualan dalam situasi 3, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Oksigen diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita tidak dapat bernafas. Baiklah, kita teruskan pula dengan situasi yang keempat. Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Dalam situasi 4, murid-murid dapat lihat pelbagai jenis perabot yang diperbuat daripada kayu. Kayu berasal daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi daripada situasi 4, kita dapat membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan membekalkan sumber kayu untuk membuat pelbagai jenis perabot.
Baiklah, seperti yang murid ketahui, pada minggu lepas kita dah belajar 6 cara pembiakan semula jadi. Cikgu ulang kembali. Contohnya, cara pembiakan semula jadi bagi tumbuh-tumbuhan adalah biji benih, anak pokok, keratan batang, batang bawah tanah, spora dan juga daun. Itu pembiakan secara semula jadi. Tapi pada zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan ni semakin pesat. Teknologi yang dibangunkan untuk memastikan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat dan buah-buah dapat tumbuh dengan lebih banyak. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga dapat meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Banyak teknologi yang telah dibangunkan. Salah satunya adalah teknologi kultur tisu. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Okey, murid-murid perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan di sini. Gambar pertama, iaitu langkah yang pertama, tisu daripada pokok asal diambil, sama ada dari bahagian daun atau bahagian batang. Okey, kemudian tisu tersebut diletakkan ke dalam larutan nutrien. Larutan nutrien ni biasanya mengandungi gula dan pelbagai vitamin. Gula berfungsi sebagai makanan untuk pertumbuhan pokok baharu, dan vitamin berfungsi supaya pokok-pokok ini tumbuh dengan lebih sihat. Dan apabila pokok-pokok ini mulai tumbuh, pokok-pokok ini akan diambil dan diasingkan satu persatu supaya tumbuh dengan lebih sihat. Seterusnya adalah teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kedua, iaitu tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan pokok limau kasturi. Murid-murid perhatikan langkah-langkah pada gambar yang cikgu tunjukkan. Langkah yang pertama, dengan menggunakan pisau, buangkan lapisan kulit pada ranting ataupun dahan tumbuhan sehingga bahagian dalam yang berwarna putih kelihatan. Langkah yang kedua, tampalkan atau tekapkan campuran tanah, pasir dan juga hampas kelapa pada bahagian yang berwarna putih tadi. Bentukkan seperti bentuk berbola. Kemudian balut hasil rekapan tadi dengan plastik berwarna lut sinar dan ikat dengan tali dengan kemas. Selepas 3 minggu atau selepas kelihatan akar yang terhasil pada lekapan plastik tersebut, dahan ataupun ranting tadi boleh dipotong, dikerat dan ditanam di dalam tanah yang berasingan supaya tumbuh pokok yang baharu. Okey. Ini adalah tugasan kamu bagi minggu ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 78. Salin soalan di dalam buku penulisan sains kamu yang berwarna kuning tu. Salin semua soalan dan tuliskan jawapan. Di sebelah kanan ini cikgu dah tuliskan bagaimana cara untuk kamu tulis soalan. Cikgu dah tunjukkan cara bagaimana untuk kamu salin soalan beserta jawapan. Contohnya soalan 1A,
Kenal pasti cara pembiakan tumbuh-tumbuhan di bawah. Di mana kita salin daripada soalan 1A. Dan tampal ataupun lukis gambar. Tulis pokok bunga kertas dan tuliskan jawapan cara pembiakannya. Okey. Cara pembiakannya di sini. Kemudian untuk 1A2, tampalkan ataupun lukis gambar bawang. Tuliskan nama bagi tumbuhan iaitu bawang. Dan jawab cara pembiakan bagi bawang adalah apa? Melalui apa? Okey. Seterusnya, sambungan daripada soalan 1 tadi. Gambar yang ketiga, cendawan. Awak tampalkan gambar cendawan ataupun lukiskan. Tulis cendawan dan tuliskan jawapan bagi cara pembiakan cendawan. Seterusnya, 1B, nyatakan contoh tumbuh-tumbuhan lain bagi setiap cara pembiakan yang awak nyatakan tadi. Contohnya, pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas, cara pembiakannya ialah keratan batang. Bawang, cara pembiakannya ialah melalui batang bawah tanah. Dan cendawan, cara pembiakannya adalah melalui spora. Bagi soalan 1B, awak buat jadual seperti yang cikgu tunjukkan. Tuliskan cara pembiakan keratan batang, batang bawah tanah dan spora. Dan beri contoh lain bagi tumbuhan. Contoh tumbuhan lain yang membiak melalui keratan batang. Satu tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah di sini. Dan satu tumbuhan yang membiak melalui spora di sini. Tulis satu sahaja tumbuhan bagi setiap cara pembiakan yang kamu tulis. Okey? Mesti buat jadual seperti yang cikgu tunjukkan. Soalan 2, seperti biasa, tuliskan soalan apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan. Dan kita dah belajar tadi ada 4 kepentingan tumbuh-tumbuhan. A, B, C dan D. Awak boleh rujuk slide tadi ataupun boleh rujuk buku teks awak. Tuliskan jawapan dengan lengkap. Dan soalan ketiga, nyatakan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak melalui 2 cara. Yang ni kita dah belajar pada minggu lepas. Awak boleh rujuk minggu lepas, video minggu lepas ataupun boleh rujuk buku teks awak. Okey, ada 2 cara yang boleh membiak melalui 2 cara. Apa tumbuhan yang boleh membiak melalui 2 cara? Kita dah buat dalam buku aktiviti kita minggu lepas. Cikgu dalam video ada cikgu sertakan 3 tumbuhan yang boleh membiak melalui 2 cara. Sini cikgu minta 2 saja. Pilih 2 sahaja. Okey, baiklah. Seterusnya adalah sambungan bagi soalan tadi. Soalan 4, berikan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh dibiakkan melalui kaedah kultur tisu. Kita dah belajar tadi pada pertengahan video 2 tumbuhan yang boleh dibiakkan melalui kultur tisu. Awak boleh rujuk video tadi pada pertengahan video tadi. Okey, tuliskan A dan B jawapannya. Setelah siap, semua soalan diisikan dengan jawapan. Awak boleh snap gambar dan hantar kepada cikgu untuk semakkan. Okey, itu sahaja tugasan kamu untuk minggu ini. Selamat menjawab dan terima kasih.